Tak ni teruskan? Okay, on. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah high volume dah buat ni. Boleh dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Assalamualaikum dan pagi semua. Manusia-manusia ajaib yang Allah izinkan untuk bersama-sama dalam kelas Asma Al-Husna. Okay, so pagi ni kita nak mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, untuk mak ayah kita, untuk okey, yang pertamanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kan? Ramai kan? So seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa alimnahu ta'wil. Okey, semoga Allah faqihkan kita dengan ilmu yang kita sama-sama nak belajar pada hari ini. Dan Allah bagi kita kemudahan untuk faham, untuk beramal dan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey. So kita nak mulakan terus kajian kita pada pagi ini, dan pagi ni Kak Ni takkan buat lagi untuk satu-satu Asmaul Husna tahu, sebab Kak Ni ikut flow yang guru Kak Ni ajar, Ustaz Az-Zahar Yaakob. Kami sekarang dekat Mihrab Asmaul Husna siri ke-103. Kami dah bersiaran lebih daripada setahun, dan Asmaul Husna yang kami belajar sekarang baru dalam Asmaul Husna yang tak sampai 50 lagi. Kak Ni lupa bagi tadi Asmaul Husna yang ke berapa. Tapi tak sampai 50 Asmaul Husna lagi kita belajar dalam masa dah setahun lebih. Dan untuk kali pelajaran kelas pertama dengan Ustaz Azhar pun, Ustaz tak ajar lagi terus kepada Allah Ya Rahman Ya Rahim. Belum. Okay, sebab dia kena settlekan dulu base. Kan, Ustaz bagi dulu kita faham apa yang kita kenapa penting nak belajar Asmaul Husna. Kenapa kita perlu belajar ilmu Asmaul Husna dulu, dan baru kita pergi satu-satu. So pelajaran ni, kelas Asmaul Husna ni, AUC Day sebulan dalam 2 kali Kak Ni rasa Kak Nizal letak dalam jadual. Sebenarnya sangat-sangat lama kita akan bersiaran insya-Allah, dan jadikan ia sebagai rutin kita. Dan kami sendiri dekat Mihrab Asmaul Husna, pengajian ini adalah pengajian bersanad, ya, pengajian bersanad. Akhir pengajian selepas selesai 100 lebih Asmaul Husna yang Ustaz akan ajar kami semua, kami akan diberikan tauliah ataupun pengijazahan di Tahfiz Madinatul Hufaz. Majlisnya nanti akan diadakan secara offline. Ustaz akan ijazahkan semua jemaah yang belajar Asmaul Husna secara istiqamah ini untuk diberikan tauliah bersanad, sebab Ustaz pun belajar daripada guru-guru Ustaz yang lain, termasuk arwah Tok Guru Haji Abdul Aziz, dan kami diberikan tauliah untuk boleh mengajar Asmaul Husna ini kepada orang ramai. InsyaAllah. So Kak Ni sangat-sangat bahagia, gembiralah bila Kak Miza bagi tugasan untuk Kak Ni share dengan AUC Asmaul Husna ni, sebab Kak Ni boleh refresh balik. Kan, kalau tak nanti dia jadi macam kutuk kanah lah, tak guna. Kan, jadi bila nak share dengan AUC, Kak Ni kena mentelaah balik semua video-video Ustaz, termasuklah buku yang paling Kak Ni sayang, buku ni. Tapi kalau cari buku ni memang tak ada, sebab ini edisi yang terakhir. Kalau ada yang ramai nak, Kak Ni boleh minta lah, Kak Ni boleh request kawan Kak Ni penerbit buku supaya terbitkan balik buku ni. Karya Tok Guru memang tak ada dah dekat pasaran. Okay, sebab Kak Ni beli ni pun edisi terakhir. Okay, so kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni dengan nama-nama Allah, dan sebelum tu kita nak dengar dulu zikir Asmaul Husna. Dan Kak Ni nak menyerulah kepada sahabat-sahabat yang ada dalam 100 orang manusia ajaib pada pagi ini, mulakan pagi kita dengan zikir Asmaul Husna setiap pagi.
setiap pagi. Biar dia meresap ke dalam jiwa, roh dan sanubari kita. Biar nama-nama Allah ni berada dalam keseluruhan jasad dan roh kita. Okey? So setiap pagi kalau kita tak ingat tak ada masalah, buka aja YouTube ke TikTok ke, semua ada kan. Boleh alunkan Asmaul Husna ni. Dan juga yang pertama, mulakan pagi kita dengan Asmaul Husna. Yang kedua, pesanan guru Kak ni, Ustazah, mulakan pagi kita dengan apa-apa sahaja benda yang berkaitan dengan Al-Quran. Kan, terutamanya doa khatam Quran. Doa khatam Quran tu kan best kalau dinasyidkan. Okey, doa tu. Dan yang ketiga, lazimkan diri baca surah Al-Waqi'ah. Sambil buat kerja rumah pun tak ada masalah. Buka aja MP3 ataupun YouTube. Alright? So kita sama-sama dengar dulu zikir Asmaul Husna ini. Bismillah. Ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Wali ya Qadi ya Basir ya Hafiz ya Rafi ya Mu'is ya Rabi ya Hayyam ya Hadi ya Halim ya Azim Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidh, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubin, Ya Muhsin, Ya Muhsin, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wasi', Ya Sabir, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqtadir, Ya Asir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muqtadir, Ya Okey. So alhamdulillah kita dah sama-sama mengalunkan Asmaul Husna ini. Semoga jadi amalan kita yang istiqamah. Okey, apa yang kita buat, kalau kita boleh buat secara istiqamah, dia akan mendatangkan karamah.
Kan siapa nak doa cepat makbul, siapa nak hidup kita menjadi sangat-sangat mudah segala urusan, buat satu amalan dan pastikan amalan itu istiqamah. Sebab nak istiqamah ni tak mudah kalau Allah tak izinkan. Kena banyak-banyak minta dengan Allah. Nak rutinkan hidup dengan setiap pagi mengalunkan Asmaul Husna pun tak mudah dengan keupayaan kita, tapi dengan izin Allah dia akan jadi sangat mudah dan amalan yang istiqamah akan mendatangkan karamah, insya-Allah. Okey, ini kata guru Kak Ni. Kak Ni sampaikan kepada 120 orang manusia ajaib yang berada dalam kelas pengajian Asmaul Husna pada pagi ini. Okey, kita nak mulakan kelas kita. Kenapa ya penting ke kita nak belajar Asmaul Husna ni? Penting sangat ke ilmu Asmaul Husna ni? Okey, dia macam ni sebenarnya. Kita daripada umur 7 tahun sampai kita pergi college, sampai kita pergi universiti kan, dah berapa tahun kita spend masa untuk belajar sahaja. Dan bukan setakat kita spend masa tau, kita spend duit kan. Kita sanggup bayar puluh-puluh ringgit, ratus ringgit, ribu ringgit, malah kita sanggup bayar ratus ribu untuk masuk macam-macam kelas untuk belajar. Kalau kita yang buat bisnes ni, kelas bisnes tu semua mahal. Tapi kita masuk belajar. Kita spend duit dekat situ. Dan cuba kita double check balik, ada berapa puluh ringgit dah kita habiskan dan berapa jam sebulan kita spend masa untuk kenal, untuk belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kita kenal tak siapa Tuhan kita? Kan? Kita ni belajar macam-macam tapi kita tak kenal siapa Tuhan kita. Sebab tu adanya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ni manusia memang selalu menzalimi diri kita. Kita belajar macam-macam, kita spend banyak sangat benda dan masa serta duit untuk belajar ilmu yang sebenarnya tak bawa kita kepada Allah tu. Kan Kak Ni bercakap daripada pengalaman. Kak Ni spend banyak duit, beratus ribu untuk belajar macam-macam ilmu, tetapi kemudian Allah yang qahar, Allah yang maha memaksa, Allah paksa Kak Ni. Kalau Allah tak paksa, Kak Ni pun tak kenal Allah, Kak Ni pun tak belajar ilmu Asmaul Husna. Dan anggaplah kita pada pagi ini Allah yang qahar, Allah yang maha memaksa. Sebelum ni macam-macam benda dah buat, macam-macam benda dah belajar. Tapi masuk join AUC je, ataupun kalau yang belum join AUC, Al-Ujab Circle ni, mungkin kawan yang share link dekat kita pada hari ini, sebenarnya Allah nak paksa kita, kau duduk sejam hari ni belajar. Kak Ni bukanlah ustazah, Kak Ni bukan orang yang sangat-sangat pakar pun, tapi Kak Ni masih dalam journey belajar dengan guru Kak Ni macam mana nak ma'rifatullah, macam mana nak kenal Allah. Kak Ni masuk kelas NLP, Kak Ni masuk kelas macam-macam. Kak Nisa pun sama dengan Kak Ni journey dia. Pergi belajar macam-macam, nakkan motivasi, nak supaya kita sentiasa kuat, sentiasa semangat untuk kata kita buat kerja, untuk kita bagi manfaat kepada lebih ramai orang, untuk kita jadikan ini bukan setakat platform bisnes, tapi menjadi medan dakwah kita, untuk kita menyumbang untuk pahala, nak bagi banyak-banyak manfaat masa hidup, nak mati masuk syurga tanpa hisap. Tapi setakat nak pergi belajar ilmu motivasi dekat luar tanpa kita kenal Allah, dia takkan long lasting. Kan kita akan ada up and down. So bila kita ada elemen kerohanian, kita dah kenal Allah, kita nak dapat motivasi, tak susah pun sebenarnya. Allah yang ba'is, Allah yang maha memberikan semangat, Allah yang maha memberikan kita kekuatan, Allah yang aziz, yang qawi. Kita dah tahu, so bila kita tak tahu, kita tak kenal Allah, itu yang kita, Kak tolonglah, saya tak ada semangat. Minta kekuatan daripada manusia. Manusia tak boleh bagi kita kekuatan sebab dia pun tak kuat. Jadi bila kita kenal Allah, kita dah tahu dah mana kekuatan kita nak dapat. Hidup kita ada masalah. Manusia ni macam mesin. Kan setiap bentuk kejadian Allah dia ada fungsi dia. Kan contoh mesin basuh. Mesin basuh fungsi dia adalah untuk membasuh baju, pakaian. Kalau kita pergi letak ikan ke sayur kat situ memang confirm rosak. Sesama juga dengan manusia. Kan kalau mesin basuh rosak, dia ada manual dia. Ni geng-geng engineer dia tahulah macam mana nak baiki kerosakan tu. Kena buka manual dia, mana nak baiki. So manusia, kalau kita ada masalah, kita ada stuck dalam hidup,
solusinya adalah kita kena balik kepada Allah, kena buka manual kita, Al-Quran. So, paling senang adalah kita belajar ilmu mengenal Allah supaya kita tahu, oh masalah kita pada rezeki. Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Razzaq, kau maha memberi rezeki. Itu nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Tapi pagi ni Kak Ni nak fokus kepada kita ada 6 sebab, 6 kepentingan yang guru Kak Ni dah gariskan. Kepentingan kenapa kita perlu belajar Asmaul Husna ini. Kenapa kita sangat-sangat penting nak belajar ilmu ini. Sebab ilmu ini adalah ilmu yang sangat-sangat basic, ilmu yang sangat-sangat asas. Kalau kita tak kuat daripada asas, itu yang akar kita tak kuat, datang angin kuat sikit, ribut, kan belum taufan, kita dah tumbang dah. Sebab kita punya akar tidak kuat. Okey, Kak Ni share screen Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekejap ya. Mana Kak Ni punya slide tadi? Tadi dah try, ada je slide-nya. Okey, kita tengok kepentingan belajar Asmaul Husna ni. Okay. Boleh nampak? Okey, boleh nampak Okey. So kita tengok kepentingan kita belajar Asmaul Husna adalah kita yang pertama, kita nak kenal Allah Azza wa Jalla. Okey, kenapa perlu kita kenal Allah? Sebab kan kita banyak kali dengar ungkapan ni, tak kenal maka tak cinta. Kan? So bila kejap ya. Okay, tak kenal maka tak cinta. So kalau kita tak kenal Allah, mana mungkin akan datang rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta, rasa takjub. Kan dia contoh, kalau kita nak kenal manusia, manusia kita boleh kenal melalui 2 cara. Yang pertama zat, yang kedua sifat. Zat ni macam mana? Zat ni dari segi fizikal. Contohlah, kita pergi Malaysia Rally atau kita pergi satu-satu majlis, anjuran company ke apa ke. Lepas tu kita tanya, saya ni tak kenal lagi Hamizah Hamdan. Saya tak kenal lagi Kak Miza. Saya tengok dia kat TikTok je. Kan nak cepat kaya. Saya ingat dia punya ayat tu. Kan? Tapi saya tak kenal batang tubuh dia. Oh senang je nak kenal Kak Miza. Kau pergi majlis tu nanti, kau tengok orang kan perempuan yang tinggi dia dalam 5 kaki lebih sikit, kan dia pakai tudung paling labuh dekat majlis tu. Kau tengok perempuan yang pakai tudung paling labuh macam kelambu, itulah Hamizah Hamdan. Ada lagi ciri dia, dia pakai brush tak sama dengan perempuan lain. Perempuan lain pakai brush bunga-bunga, ribbon-ribbon, kan, ataupun butterfly, kan, macam kat ni pakai bunga-bunga, kan. Hamizah Hamdan ni brush dia pelik, dia pakai brush Ferrari. Itu cara nak kenal manusia dengan zat. Kan dia ada ciri-ciri fizikal dia, putih hitam, kan, kurus, gemuk, itu zat. Dan satu lagi, kita nak kenal manusia pun ada juga melalui sifat. Kita belum kenal Abang Berong, tak kenal lagi Abang Berong, kan. Siapa ya? Macam mana nak kenal Abang Berong kat majlis tu? Suami Kak Miza, saya tahu dia suami Kak Miza tapi saya tak pernah jumpa. Senang aja. Pergi majlis tu, yang suka bagi-bagi barang, yang suka bagi-bagi makanan free, itulah Berong. Kan. Kalau ada bawa benda bagi free, kan, itulah Berong. Itu dari segi sifat dermawan, ataupun tak kenal lagi. Kalau kau pergi Bukit Wahar, kau cari orang yang menggali kubur, itulah Berong. Itu dari segi dia punya sifat. Tapi macam kita nak kenal Allah Azza wa Jalla? Dari segi zat, kita tak boleh describe Allah. Dari segi zat, tak boleh. Okey, tapi kita boleh kenal Allah Azza wa Jalla melalui sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itulah Asmaul Husna. So, macam mana nak kenal Allah Azza wa Jalla? Wajib belajar Asmaul Husna. Baru kita boleh kenal Allah. Kalau Asmaul Husna pun tak belajar, kan Allah Ya Rahman, Ya Rahim tu tahulah sebab duk sebut berapa puluh kali sehari. Tapi Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni,
ya kabir, ya mutakabir, semua tak tahu. Macam mana kita cakap kita dah kenal Allah? Macam mana kita cakap saya takut dengan Allah ni? Betul takut sebab tak tahu. Allah yang mutakabir tu tak tahu. Allah yang mutakim pun tak tahu. Kalau Allah yang mutakim kita tak kenal, betul kita takut dengan Allah? Belum tentu kita takut dengan Allah. So, kita nak kenal Allah Azza wa Jalla ni kan, kita wajib belajar. Contoh dia, Allah ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kan, Allah yang Maha Pengasih ni kita tengok mak-mak lah, ibu-ibu diberikan keupayaan oleh Allah untuk menahan sakit waktu bersalin. Kan, cuba tanya perempuan yang masuk labor room. Lepas keluar labor room, dia taubat nasuha tak nak bersalin dah. Taubat Kak ni lepas bersalin anak pertama cakap dengan suami, dah saya rasa anak awak seorang ni je, jangan suruh saya bersalin lagi. Taubat nasuha kau? Kak ni rasa pun Kak ni seorang, semua perempuan macam tu. Tapi lepas tu aku beranak lagi sampai 6 tahun. Kan? Memang semua perempuan macam tu. Sebab apa? Sebab Allah bagi setitis je Allah bagi sifat Ar-Rahman itu, Ya Rahman itu, sifat pengasih tu pada kita, pengasih penyayang tu Allah bagi sikit je sifat tu pada ibu. Tapi Allah Ya Rahman ni dia punya dia punya capacity tu lagi besar. Betapa Allah ni sayang kat kita. Nak tengok Allah sayang tak sayang kat kita, kita bangun solat subuh lambat. Subuh gajah. Tapi Allah bagi kita nafas lagi. Free pula tu. Tak ada sekatan. Kalau sekat, kau pernah masuk ICU dah. Kan? Punyalah Allah ni, dia punya sifat Ar-Rahman tu sangat-sangat luas dengan kita hamba. Kita engkar. Kan? Banyak benda kita tak buat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dia jadikan kita dalam surah Al-A'raf, tak silap Kak ni, ayat 180, Allah berfirman, dia jadikan manusia dengan jin ni tak ada kerja lain untuk beribadah kepada dia, untuk mentaati dia semata-mata. Tapi kita dalam perjalanan nak mentaati Allah, Allah dah bagi tahu, aku jadikan jin manusia untuk taat kepada aku, untuk beribadah kepada aku. Tapi kita ni engkarnya banyak, kan, mainnya banyak. Kan, buat salahnya selalu. Tetapi Allah tak pernah balas kita on the dot. Allah tanggungkan semua. Allah sabar. Allah yang sabur. Dia sabar sangat dengan kita manusia ni sebab dia tahu manusia ni memang selalu buat kilah. So bila kita kenal Allah, kita akan lebih rasa bersemangat untuk beribadah, bersemangat lagi untuk bangun tahajud, bersemangat lagi untuk sedekah, bersemangat lagi untuk buat baik sebab kita tahu setiap nama-nama Allah tu mewakili itulah Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah yang kita duk sembah siang malam. Kan, sebab tu kalau kata Kak saya ni tak ada motivasi tak, saya ni selalu down, saya rasa hidup saya ni susah sangat, sebenarnya kunci dia belum betul-betul kenal. Tak perlulah nak pergi belajar yang bayar ribu-riban dekat luar kan. Ilmu NLP bagai. Kak ni dengan Kak Miza dah buat benda tu dulu kan. Kita orang dah spend banyak duit dekat situ. Tapi pucuk pangkalnya kau balik lah. Kau balik belajar Asmaul Husna, dekat situlah kekuatan, dekat situlah motivasi. Kan nak down 10 kali pun nak bangkit balik memang kena dengan Allah juga. Tak ada manusia boleh bangkitkan kita kalau Allah tak izin. So pucuk pangkalnya kenal Allah lah, senang. Okey. So yang kedua, kita belajar ilmu Asmaul Husna ni sebab kita nak timbulkan rasa kasih kita pada Allah. Kita nak, bila kita dah kenal, kita akan datanglah rasa kasih sayang tu. Dengan, macam kita dengan pasangan kita, sebelum kita kenal dia dulu, ada orang jodoh dia, orang tu lah yang kaki gaduh dengan aku zaman dulu. Kan ada orang yang dia suka gaduh kan. Kak ni rasa Kak Miza kot dengan Abang Berong kan. Dia memang kan orang yang dia tak suka Abang Berong tu, tapi kan bila dia kenal pula dia kasih pengasih sebab dah kenal. Kan Kak ni bagi contoh satu lagi, sahabat-sahabat semua dalam ni mungkin tak pernah dengar cerita Ustazah Nur Hafizah Musa dengan Ustaz Azhar. Dua manusia hebat ini, Ustazah Nur Hafizah Musa dengan Ustaz Azhar, adalah manusia yang dijodohkan. Dia tak bercinta zaman duduk belajar dulu. Ustazah tak nak orang Kelantan. Mak Ustazah tak nak orang Kelantan. Ustaz dengan mak Ustaz tak nak orang Negeri Sembilan. Kan? Ustazah orang Negeri Sembilan, Ustaz orang Kelantan. Dua-dua ni mak ayah memang tak nak bermenantukan orang Kelantan dengan orang Negeri Sembilan. Tapi
Sebab tak nak tu jodoh mereka berdua. Dan hari ustazah dinikahkan dengan ustazah masih tak suka kat ustaz. Sebab mak ustazah tak nak orang Kelantan. Tapi ayah ustazah buat solat istikharah, dua orang ni memang ada jodoh. Jadi dikahwinkan. Sehingga kenduri kahwin ustaz dan ustazah tidak diadakan majlis perkahwinan. Minum teh je. Lepas kahwin terus keluar rumah. Mak ustazah tak suka sampai tahap macam tu sekali. Tapi kita tengok ustazah Nafizah Musa dan ustazah Yaakob sekarang macam mana. Pasangan bahagia. Bila dah timbul, dah kenal, rasalah kasih sayang tu. Kita dengan pasangan kita pun sama juga. Jadi kalau kita rasa sekarang kita tak suka sesuatu, belum tentu dia bukan jodoh kita. So kita nak kenal Allah ni, kita nak datang rasa kasih pada Allah, kita kenal Allah dulu. Kita kenal Allah yang Razak, Allah yang memberi rezeki. Macam mana kita nak gunakan Asmaul Husna ni untuk berdoa. Kata guru Kak ni, boleh berdoa dengan Ya Allah, Ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki yang berlimpah, rezeki yang mengalir seperti air Zam-Zam, rezeki yang tak putus. Kita doa habis-habis baik. Tapi doa tu tetap jadi doa yang kering. Sebab apa? Doa tu tidak ada lantunan nama-nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Aku memiliki nama-namaku yang indah. Nak berdoa, gunalah nama-namaku. Allah dah berfirman. Ini bukan hadis. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Bila Allah dah rakamkan dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tidak penting, melainkan sangat-sangat penting. Sebab itu digazetkan dalam Al-Quran. So bila Allah dah berfirman, nak berdoa, gunalah nama-namaku, serulah nama-namaku. Jadi sebab tu kita kena tahu setiap sifat pada nama-nama Allah, pada asma Allah. Contoh, bila kita nak berdoa, kita yang berada dalam platform bisnes ni, kaitan kita adalah dengan rezeki. Kan? Jadi kita kena kenal betul-betul Allah yang Razak, Allah yang Ghani, Allah yang Mughni, Allah yang Fattah, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah Al-Musta'an. Bila kita tahu tentang Allah Al-Musta'an, kita belajar tentang Allah Al-Musta'an, Allah yang maha menyempurnakan, yang selalu menyempurnakan pertolongan kepada hamba-hambanya. Bila kita tahu asma ini, Allah Al-Musta'an ni, kita bukan setakat Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim je, tapi kita boleh meminta dengan Allah Al-Musta'an. Ya Allah yang Musta'an, Engkau kan maha menyempurnakan pertolongan kepada hamba-hambamu. Kalaulah pada hamba-hambamu yang engkar, yang tidak menyembah Engkau pun Kau sempurnakan pertolongan kepada mereka sehingga mereka kaya raya, sehingga mereka jadi jutawan, dermawan pula tu menyumbang kepada masyarakat. Ya Allah, aku ni sembah Engkau ya Allah. Aku ni hamba-Mu ya Allah. Yang pagi, petang, siang, malam, ya Allah, cuba menyempurnakan ibadahku, ketaatanku kepadamu, ya Allah. Tolonglah sempurnakan pertolonganmu untuk aku juga, ya Allah. So, bila kita tahu sifat-sifat Allah dalam asma Allah, kita akan gunakan sebaik mungkin. Sebab kita dah kenal. Kan, itu bila kita kenal, kita timbullah rasa, ya Allah, kasihnya dengan Allah ni. Allah ni, Antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad. Kan? Itu antara doa, pembuka doa yang sangat-sangat mustajab bila kita nak berdoa. Kenapa kita tak tahu nak guna pembuka doa tersebut? Sebab kita tak belajar Asmaul Husna. Tapi bila kita belajar Asmaul Husna, setiap inci Asmaul Husna yang kita jumpa, kita tahu dah, ya Allah, ini memang miracle ni kalau guna. Antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua pujian-pujian kepada Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang tidak beranak dan diperanakkan. Semua kita rangkumkan semua pujian tu sebab kita nak minta dengan Allah, tolonglah ya Allah. Kau je yang aku ada untuk tolong aku, untuk bantu aku, untuk realisasikan impian aku. Engkau je. Manusia ni asbab je. So bila kita dah gunakan sepenuhnya, kita dah jatuh kasih sayang cinta kita kepada Allah, kita guna asma Allah, kita lantun-lantunkan asma Allah dengan penuh penghayatan, Allah akan datangkan pertolongan dengan caranya. Itu yang kita jumpa AUC. Kita jumpa Kak Miza.
You are berapa tahun mencari bisnes? You are berapa tahun mencari satu bisnes yang mudah, yang tak payah nak pergi ketuk-ketuk pintu rumah orang. Dah penat buka booth, dah penat buka booth kereta, dah penat dah pergi ke hulu ke hilir, tinggal rumah, tinggal anak-anak, tinggal suami. Dah penat sangat. Kak ni dah rasa 14 tahun tau. Menangis tau time ambil order nasi tu. Penat gila. Doa siang malam, ya Allah tolonglah, aku dah penat ni ya Allah. Dan akhirnya 7 tahun selepas kenal Kak Miza, baru Allah buka pintu hati. Ni manusia yang kau boleh ikut, dia boleh ajar kau, duduk aja kat rumah, tak payah dah nak berpenat-penat angkut ke hulu hilir stok. Ingat tak sakit pinggang, tak sakit bahu ke angkat stok produk. Itu Kak ni yang tak adalah kerja berat sangat. Tapi pun penat. Dan Allah jadikan ni manusia ajaib yang nama Hamizah Hamdan ni, dia boleh feel. Dia tengok Kak ni, dia tahu Kak ni penat. Dia doakan. Kita tengok kawan kita dekat luar, usung meja, buka jual nasi lemak. Kita doa tak untuk dia? Kita rasa tak kasih untuk dia? Kalau kita kenal Allah ya Rahman ya Rahim, kasih itu akan bertebar pergi. Kenapa Kak Riza boleh jadi top 10 dunia sekarang? Banyak sangat dia bagi. Dia leveragekan kasih sayang dia, ilmu dia banyak sangat. Sebab apa? Sebab Allah bagi dia kenal Allah. Allah bagi dia kenal Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Nafi', Allah yang Maha memberikan manfaat. Kan? Sebab dia dah menghayati semua tu. Jadi ini yang kita nak buat hari ni. Bila kita kenal Allah, kita akan lebih banyak. Kita tengok Kak Miza, kita tanya. Kak Miza makan apa ni sampai bersemangat daripada pagi sampai malam? Berapa biji Kak Miza makan RTC ni? Omega 3. Berapa biji Kak Miza telan bipolen ni? Berapa puluh produk kau telan sehari sampai kau betul-betul bersemangat macam ni nak tolong orang daripada pagi sampai malam. Watching tak habis-habis. Kan? Bukan sebab produk tu sebenarnya. Produk tu asbab sahaja yang Allah bagi. Tapi kekuatan tu datang daripada dia kenal Allah. Macam mana dia boleh letak mission 2455 dekat AUC? Daripada surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat ke-55. Siapa yang bagi dia idea tu kalau bukan Allah yang alim, dia hakim, dia rasyid? Allah yang bagi dia. Sebab bila kita dekat dengan Allah, kita kenal Allah, segala benda yang kita nak buat, percayalah Allah yang guide, Allah yang pimpin. Manusia datang, tolong kita, peluang datang pada kita, itu asbab. Allah yang lorongkan semua. Allah ya barik, dia yang atur. Dia yang atur. Dia hantar mentor kita, dia hantar upline kita. Dia temukan kita dengan satu team. Kak ni cakap dengan Kak Miza, this is my dream team. 14 tahun Kak ni buat bisnes, Kak ni cuba buat semua apa yang Kak Miza letak dalam AUC. Tapi Kak ni tak ada kepakaran. Allah realisasikan dream team Kak ni melalui Hamizah Hamdan dan Al-Ujab Circle. Tak miracle ke? Sebab tu Kak ni cakap, tolonglah belajar, hayati, faham, guna, sebarkan Asmaul Husna ni. Miracle akan datang bertalu-talu datang dalam hidup kita. Itu yang Kak Miza duk kepo sebut. Kan? Hidup penuh keajaiban. Hidup penuh keajaiban. Inilah yang ajaibnya. Bukan sebab ajaib apa. Ajaib bila kita betul-betul kenal Allah. Kita bukan setakat kenal, kasih, cinta, sayang dengan Allah, tapi Allah izin untuk kita sayang, kasih, cinta pada semua makhluk. Bila kita kasih sayang pada semua makhluk, di langit sana, dekat langit sana, semua makhluk dekat langit sana, kasih dan sayang dan cinta pada kita. Dan apa yang berlaku bila yang di langit sana kasih dekat kita? Mereka mendoakan kita. Dan doa mereka adalah doa yang tak ada tolak, tak ada hijab. Allah makbul. Malaikat, kan? Malaikat. Okay. Dan yang ketiga, kenapa kita penting sangat untuk belajar Asmaul Husna? Sebab kita nak dalam hati kita rasa Allah ni maha hebat. Kalau kita tak kenal Allah, mana mungkin kita rasa dia hebat? Contoh Kak bagi. Kita tengok Kak Miza dalam AUC. Kita tahu kepakarannya adalah online marketing. Macam mana dia boleh datang idea, teknik duduk rumah orang datang cari kita. Siapa yang baru-baru ataupun belum lagi join AUC, mungkin ada kawan share link untuk belajar Asmaul Husna hari ni. Kan?
Ini pengalaman Kak Nina share supaya boleh senang lah. Dia kalau cikgu sastra dia panggil ini metafora, perbandingan, perumpamaan supaya kita lebih faham. Kita nak kenal Allah yang maha hebat, Allah yang kita nak datang rasa takjub, rasa kagum, rasa teruja dengan kehebatan Allah. Kak ni bagi contoh manusia dulu. Okey. Ini tidak sebanding dengan Allah. Walillahil mathalul a'la. Tidak sebanding, tetapi nak bagi kita mudah faham. Kita tengok Kak Miza kepakaran dia adalah online marketing. Kan? Macam mana dia boleh buat satu teknik, dia duduk aja dekat Bukit Wahar sana, dia boleh buat sale sampai 500,000 sebulan dengan dia tak payah nak keluar rumah. Itu kepakaran yang Allah bagi kepada dia dan kita tengok, ya Allah hebat ni manusia ni. Dan nak tahu sukses ke tak sukses, betul ke tak betul marketing yang dia buat, dia berada di nombor 6 dunia, bukan nombor 6 Malaysia. Dia punya volume team sale. Nombor 6 dunia tahu, daripada 160 negara yang lebih berapa juta? 10 juta Kak ni rasa lebih usahawan dekat Forever Business Owner. Kak Miza nombor 6. Sebab apa? Bila kita tengok memang manusia ni hebat. Dia boleh buat satu teknik, orang datang cari dia, tanya, Kak Miza buat bisnes apa? Saya pun nak follow Kak Miza. Saya pun dah penat dah pergi buka-buka gerai, pergi ketuk-ketuk pintu rumah orang, bawa barang jaja pergi daripada rumah ke rumah. Dan kita serah diri. Kak Miza tolong ajar saya. Sebab kita tahu dia hebat. Kepakaran dia adalah online marketing. So macam mana kita nak kenal Allah itu maha hebat kalau kita tak belajar asma? Macam mana kita nak tahu Allah? Kita tengok KLCC. Kita tengok KLCC, pergi cuba bayangkan, kita duduk dekat KLCC, kita dongak kepala. Kalau pakai kupiah pun kupiah boleh jatuh sebab tingginya bangunan KLCC. Dan dalam kepala kita masa tu mesti kita rasa macam, oh bejaklah arkitek ni. Boleh bina KLCC setinggi ni. Itu arkitek, itu manusia. Tadi Kak ni bagi contoh Kak Miza. Sekarang Kak ni bagi contoh arkitek yang bina KLCC. Takjubnya kita kan dengan kehebatan, dengan ilmu yang manusia tu ada. Sebenarnya manusia tu pun Allah yang bagi ilmu. Dan cuba kita tengok dekat atas kita sekarang, kita berbumbungkan apa? Kita berbumbungkan langit. Dan langit tidak ada satu tiang pun. Untuk menongkat langit, Allah tak perlu buat satu tiang pun. Sedangkan langit ni ya Allah, ya tak tahu nak describe dia punya besarnya, luasnya. Allah ya wasi', Allah yang maha luas. Kan luasnya langit ni kita pun tak boleh nak bayangkan lah. Tapi Allah tak perlukan tiang pun untuk menongkat langit dan kita duduk dengan aman, sentosa. Dekat atas sana kita tak tahu apa berlaku. Kita belajar sains, kalau satu tahik bintang jatuh pun dah boleh memberikan impak yang besar. Satu meteor jatuh pun dah boleh ranak dah dunia. Tapi Allah jadikan binaan langit itu sungguh indah dengan bintang, dengan bulan, tanpa tongkat untuk kita berteduh. Cuba kita tengok hamparan bumi. Kalau kita belajar sains, dalam kerak bumi, sangat-sangat panas. Sebab tu berlian terhasil daripada kerak bumi, dalam kerak bumi. Kita tengok kejadian gunung berapi, betapa lahar tu dekat dalam menggelegak. Tapi Allah hamparkan bumi ni untuk kita duduk. Ya Allah, hijau saujana mata memandang. Best je kita pijak tanah. Kita pergi pantai, best je kita pijak pasir dengan ombak apa semua. Kan tak ada tsunami pun. Bila kita kenal Allah, kita akan rasa takjub dengan apa yang Allah buat. Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Kita baca surah Al-Waqi'ah. Kita baca surah Ar-Rahman. Macam-macam Allah cerita tentang kehebatan di syurga. Tentang nikmat di syurga dalam surah Ar-Rahman. Kita baca sahaja tanpa kita belajar mentadaburnya, tengok satu-satu. Allah dah bercerita dalam tu. Itulah kehebatan Allah. Tapi kalau kita tak belajar asma Allah, mana mungkin kita nak faham Allah itu hebat. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita pun tak faham. Kan? Jauh sangat. Okey, pergi yang dekat je, yang senang je. Allah yang azim, Allah yang maha agung. Kita pun tak faham Allah yang azim ni apa. Sedangkan kita solat, kan waktu kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, sebab tu kita rukuk tu kita baca.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Betul kan? Itu bacaan dalam solat kita. Dan kita tak faham Allah yang azim tu apa. Allah yang maha agung. Kalau kita faham, menyebabkan bila kita rukuk, bila kita sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, kan? Allah maha, daripada perkataan Allah yang ali, yang muta'ali, Allah yang maha tinggi. Bila kita sujud, kita memuji nama Allah yang maha tinggi. Bila kita rukuk, kita memuji nama Allah yang maha agung. Dan kenapa orang-orang yang soleh bila dia rukuk, lama rukuknya. Bila dia sujud, lama rukuknya. Sebab dia bukan sujud saja-saja. Dia bukan rukuk saja-saja. Dia dah faham. Dia sedang memuji Allah yang maha agung. Sambil-sambil memuji Allah yang maha agung. Ya Allah, kau maha agung. Ni kita membongkokkan badan ni. Allah tak suruh kita bongkok pada manusia. Tapi bila kita solat, kita rukuk, kita puji Allah. Kita sujud lagi, kita puji Allah yang maha tinggi. Masa itulah kalau kita nak menangis pun, Allah yang maha tinggi, ya Allah, tingginya Engkau, ya Allah. Kau maha tinggi, tinggi segala-galanya. Ketinggian Engkau, ya Allah, mengatasi seluruh ciptaanmu di muka bumi dan di alam ini. Masa tu nak minta apa pun minta lah. Itulah waktu paling mustajab kita berdoa, sebab kita doa di bumi dan Allah dengar di langit sana. Dan Allah meruah-ruahkan kepada para malaikat. Kau dengar hamba aku tengah memuja aku, meminta kepada aku. Kata guru kat ni kan, kalau dalam bahasa Kelantan, Allah sohu. Kan, Allah cakap dengan malaikat, kau tengok hamba aku. Apatah lagi bila kita bangun pada waktu qiyam. Kan, Allah ibarat panggil semua seluruh malaikat, ya para malaikat datang sini, kau tengok hamba aku tengah sujud minta ampun dengan aku. Kita tak nak ke macam tu? Tak apa, manusia dekat muka bumi tak kenal kita pun tak ada masalah. Kak Miza ajar kita macam-macam teknik nak jadi influencer, nak jadi ramai followers, 100k follower dekat TikTok, semua yang tu Kak Miza boleh ajar. Tapi tak kisahlah orang kenal ke tak kenal kita, orang suka ke tak suka kita. Yang penting bila kita angkat tangan, kita minta, pintu langit terbuka untuk kita. Manusia tak kenal kita pun tak apa. The once kita doa, pintu langit boleh terbuka untuk kita. Allah seru semua malaikat, kau tengok hamba aku tengah minta dengan aku, tengah minta ampun dengan aku. Masa tu kita adalah manusia yang paling bahagia dalam hati. Nak minta apa, minta lah. Kan? Tak perlu lagi nak bersandar pada manusia. Sebab kita tahu kita tak hebat, kita tak pandai, kita tak kuat, kita tak cerdik. Tapi kita ada Allah yang maha hebat. Nak tahu, nak rasa, nak betul-betul feel, nak takjub dengan Allah, nak kagum dengan Allah, kena kenal. Sebab tu nanti kita tak akan rasa dah, kita rasa down, kita rasa macam kita tak semangat. Kan? Sebab tu Kak ni selalu cakap dengan sahabat-sahabat Kak ni, terutama leader-leader dekat AUC kan, bila kita sembang-sembang dekat group leader, Kak ni tak pernah jadikan bahu upline Kak ni sebagai tempat untuk Kak ni menangis. Dan upline Kak ni tak pernah bagi tisu untuk Kak ni lap air mata. Sebab apa? Kak ni lepaskan semuanya dulu dekat sejadah. Lepaskan semua. Tak ada down ke? Ada. Kita buat bisnes down. Tak payah bisnes. Kita sebagai mak, kita sebagai isteri, kita sebagai ibu, kita sebagai anak, kita sebagai adik, kita sebagai kakak. Of course, hidup kita akan ada macam-macam masalah datang. Allah, itu ujian untuk kita, untuk meningkatkan, untuk letak kita ni dengan Allah dekat level mana. Mana tahap kita, taraf kita antara kita dengan Allah. Tetapi Kak ni lepaskan dulu dekat sejadah. Habis-habisan dekat situ. Kemudian baru Kak ni pergi cari upline. Baru Kak ni pergi cari mentor. Okey, mentor ni masalah. Masa tu air mata pun dah tak keluar dah. Dah lepas semua dah. Kan begitu cari mentor tu dah rasional dah. Cuma nakkan solusi sebab tak mampu nak fikir dah. Ni apa solusi dia, tolonglah bagi solusi. Kan biasa Kak ni kontak Kak Miza kan. Nak tanya ni mentor, apa perlu buat ni? Sebenarnya pernah menangis habis-habisan dah dekat jadah tu. Jadi tak perlu dah bahu mentor untuk bersandar. Sebab kita tahu Allah yang maha hebat. Kita tak hebat, tak apa. Kita ada Allah yang maha hebat. Dan yang keempat, kita
nak belajar Asmaul Husna ni supaya kita nak datangkan rasa takut kepada Allah. Kita nak rasa takut dengan Allah. Kalau kita tak rasa takut dengan Allah, itu yang kita buat macam-macam. Kita rasa kita hebat sangat. Kita rasa bila kita dah berjaya, dunia kita yang empunya. Tapi bila kita kenal Allah, contoh Allah ya Muntakim, Allah Al-Muntakim, Allah yang maha pendendam. Pernah dengar? Allah Al-Muntakim, Allah yang maha pendendam. Siapa yang ingkar dengan arahan Allah, dengan apa yang Allah suruh, tak buat apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah larang, ingat Allah Al-Muntakim, Allah maha pendendam. Dia akan balas di akhirat nanti. Semuanya akan dihitung satu persatu. So bila kita kenal nama-nama Allah Al-Muntakim, kan Allah ya Jabbar, Allah ya Qahar, ini nama-nama yang keras, kan kita akan takut nak buat benda yang tak baik. Walaupun orang tak tahu. Makhluk tak tahu. Upline pun tak tahu. Mak ayah tak tahu. Pasangan pun tak tahu. Tapi kita tahu Allah tidak pernah tidur. Allah Al-Muntakim. Allah ya Jabbar. Allah ya Qahar. Yang maha membalas. Yang maha memaksa. Allah dah bagi dah sikit-sikit kan. Sakit-sakit lutut. Sakit-sakit sendi. Kan sakit-sakit migraine. Tapi tak nak juga faham. Allah dah bagi dah setiap pagi terbangun pukul 4 pagi, terkejut. Tapi terkejut pergi toilet. Lepas tu tak tertahajud. Kan? Itu sebenarnya Allah ya Qahar, Allah yang maha memaksa. Dia dah paksa kita bangun. Tapi kita bangun sebangun-bangunnya. Pergi bilik air, lepas tu tarik selimut, masuk balik. Kan? Semalas-malas kita nak qiyam, berdoalah pada waktu itu. Kerana kenapa kita terkejut pada waktu 3-4 pagi tu, sebenarnya nak kencing tu asbab. Itu asbab. Tapi Allah nak bagi tahu, kau bangun dah berdoa. Aku sedang tunggu. Kau angkat tangan pada kalau kita faham. Aku sedang tunggu doamu. Kalau baca buku karya arwah Tok Guru cakap, paling malas lah nak bangun. Kan? Bangkit, duduk congok tu guru kata. Duduk congok atas katil tu, tahu duduk congok. Bangkit daripada tidur, duduklah bersila atas katil tu, tak payah turun pun tak apa tu guru kata. Kadang malah sangat, mengantuk sangat. Tapi duduk congok atas katil tu, angkat tangan, tadah, doa. Itu pun dah cukup. Sebab tak semua orang Allah izin dan bagi kekuatan untuk qiyam, untuk rukuk dan sujud pada dia pada waktu manusia lain sedang tidur. Kan? Sebab kita ni manusia, kita tak berapa nak kenal Allah lagi kan. Kita sanggup je kalau macam contoh, okey. Maiden buat offer. Okey, Maiden nak buat offer hari ni barang semua harga RM2. Kan, barang semua harga RM2. Agak-agak pukul berapa lagi orang pergi beratur dekat Maiden nak beli barang dekat Maiden, semua barang harga RM2. Itu tawaran daripada manusia. Tapi Allah bagi tawaran, siapa yang berdoa kepada aku pada waktu manusia lain sedang tidur, 1/3 malam, 2/3 malam, nescaya aku akan kabulkan. Allah kan dah berfirman dalam Al-Quran, kan, dia akan kabulkan doa kita kalau kita berdoa pada waktu-waktu tertentu. 2/3 malam, kan, 1/3 malam. Tapi kita tak nampak tawaran Allah tu. Kan, kita tak nampak kehebatan Allah dan kita tak ada pula rasa takut bila Allah bagi ancaman-ancaman dalam Al-Quran. Surah Al-Zalzalah, surah Bayyinah, kan, surah-surah yang keras. Surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat, bila kita baca, kita tak rasa apa pun. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah Al-Muntakim. Allah yang maha membalas. Allah ni kalau dia balas, kan, na'udzubillah. Ni, malaikat-malaikat dah ready dekat neraka sana. Nak remuk betul-betul. Kalau dengar kelas mihrab Al-Quran, bila Ustaz syarahkan tentang Allah Al-Muntakim, kata Ustaz, ni Ustaz malaikat-malaikat yang ni menjaga pintu neraka, dia dah tunggu ni nak gonyok betul manusia yang atas dunia ni tak nak ikut perintah Allah. Nak kerjakan betul-betul. Allahu Akbar. Kalau kita dengar, rasa macam
Ya Allah tolonglah, aku dah tak nak dah buat salah. Aku dah tak nak dah buat dosa. Kan? Tapi mustahil untuk kita tak buat dosa. Jadi apa caranya? Kita kena sentiasa beristighfar. Itulah yang akan datang, sentiasa istighfar, sentiasa selawat. Sebab kita tahu, kita takut ni. Allah yang maha pendendam. Kan? Allah yang maha membalas nanti. Tak termampu kita nak menahan. Okay? Dan yang kelima, kita nak datangkan rasa harap. Bila kita kenal Allah, kita akan letak pengharapan sepenuh je pada Allah. Kan? Kita letakkan pengharapan kepada suami kita untuk bahagiakan kita. Sebab kita sayang dia, kita kenal dia. Kita letakkan harapan, join business, kita letak harapan kepada mentor kita, pada upline kita, bimbinglah aku, bimbinglah saya supaya saya pun berjaya jadi macam Kak Mizah. Kita letak harapan sebab kita tahu Kak Mizah ada kepakaran. Tapi kita tak kenal Allah menyebabkan kita tak berani nak letak harapan kepada Allah. Kita letak harapan pada manusia. Itu yang bila down, bila ada masalah pergi cari orang. Cari orang, lepas tu cerita dekat orang, orang pula pergi jaja cerita kita. Dah jadi satu masalah kat situ. Bila kita kenal Allah, kita tak cari orang. Kita tak cari makhluk. Lepaskan semua pada Allah. Sebab kita tahu Allah lah tempat kita berharap. Kita baca surah Al-Fatihah berapa kali sehari? 17 kali sehari kan? Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Tu kita declare dekat situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kan engkau lah tempat aku menyembah, engkau lah tempat aku memohon pertolongan. Dan ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita minta lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab tu bacaan dalam solat paling-paling lekeh kalau tak nak ingat yang lain, tak nak hafal yang lain, Al-Fatihah wajib. Wajib. Kalau Al-Fatihah pun kita tak hafal makna, macam mana kita nak kenal Allah, kita nak datang rasa harap dengan Allah. Ni 99 lagi kita nak belajar. Tapi yang senang-senang tu, yang wajib dalam solat tu kita kena hafal dulu. Okey? Dan yang terakhir kita nak datangkan rasa malu. Rasa malu dengan Allah. Ya Allah, malunya dengan Allah. Kan Allah ni Al-Barur Rahim. Dia maha baik. Baik sangat dengan kita. Minta apa pun dapat. Minta apa pun bagi. Tak langsung tak nak seksa kita sebagai hamba ni. Okey? So, bila kita kenal asma Allah, kita akan datang malu kepada Allah. Nak buat salah, bila buat salah, terus kita buat solat taubat, terus kita beristighfar, ya Allah kan, dah salah cakap kan, dah marah-marah anak, kan, marah-marah anak kan, baru perasan, ya Allah, aku ni kan, Allah dulu tak ada anak, minta anak, dah ada anak, marah-marah pula, kan, ya Allah asyik gaduh dengan laki, dulu tak ada laki, minta laki, dah ada laki, gaduh pula dengan laki. Kan, tak malu ke dengan Allah? Dulu minta, lepas tu tak pula mensyukuri. Bila belajar Asmaul Husna, tahulah Allah ya syakur, Allah yang maha mensyukuri, maha menghargai. Bila kita kenal Allah yang maha menghargai, yang maha mensyukuri, itulah datang rasa malu. Ya Allah pun sangat menghargai hamba dia. Kita dah minta, Allah bagi, kita tak syukur. Kan, kita nak marah-marah, kita nak merungus-rungus, kan. Dah dapat kereta idaman, lepas tu tiba-tiba na'udzubillah aksiden ke apa kan, kita mengenguh pula, kan, baru lagi beli, belum bayar lagi first payment, dah kena sondol kat belakang. Kau dah minta dengan Allah, Allah dah bagi, syukurlah. Kan tak malu ke dengan Allah ya syakur? Dah minta. Ujian tu datang sebab Allah nak tengok respon kita. Aku dah bagi nikmat, kau dah minta, aku bagi. Dah bagi, lepas tu Allah hantar sedikit hadiah, nak tengok apa respon. Semua benda yang datang dalam hidup kita, sebenarnya Allah nak tengok respon kita. Respon kita tu apa? Ada satu peristiwa zaman baginda Nabi SAW. Seorang sahabat syahid di medan perang. Kan? Tiba-tiba dalam majlis, dalam lepas ke bumi apa semualah kan. Isteri kepada sahabat yang syahid tadi menangis-nangis dekat kubur, menangis. Orang Arab kan dia menangis kuat kan, menangis. Tiba-tiba baginda Nabi lalu kat belakang dia. So baginda Nabi sabarkan dia. Baginda Nabi kata, bersabarlah. Dia tak tengok siapa yang lalu kat belakang, dia terus menjawab,
Kau cakap boleh lah dalam bahasa Arab lah, tapi ustaz terjemahan dalam bahasa Melayu. Kau cakap boleh lah sebab tak kena dekat diri sendiri, sabar. Terkejut para sahabat yang mengikuti baginda Nabi SAW. So lepas baginda Nabi berlalu, sahabat ni tanya dekat perempuan yang menangis tadi, kau tahu tak siapa yang tegur kau tadi? Tak tahu. Yang tegur kau tadi, baginda Nabi SAW. Dia berlari kejar baginda Nabi balik ke rumah. Nak minta maaf dengan baginda Nabi sebab dah kurang sopan tadi menjawab. Dan bila jumpa baginda Nabi, dia cakap, ya Rasulullah, aku nak minta maaf, aku tak sengaja, ya Allah, teremosi tadi, kan? Baginda Nabi cakap apa? Allah nilai pada tumbukan pertama. Bab kita diuji, contoh datang na'udzubillah kematian ke, kereta aksiden ke, respon kita pada tumbukan pertama, kena tu apa? Apa yang terkeluar dekat mulut kita? Kan? Biasa kalau kita tak belajar, kita akan keluarlah, ya Allah, kan? Bengonglah orang ni. Kau kenapa pula aku yang kau nak langgar? Macam-macam lah keluar daripada mulut kita. Tapi bila kita belajar, kita kenal Allah, datang rasa malu kita dekat Allah, kita kawal. Kan? Kita dah belajar doa-doa yang baik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bila kita kenal Allah, Allah akan lorongkan kita. Kenapa ada orang belajar 40 hari pun tak ingat-ingat? Hafal 40 hari pun tak ingat-ingat doa. Sebab apa? Sebab dia belum Allah izin. Ustaz Azhar cakap macam ni. Kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tasawuf, kita belajarlah ilmu apa pun dekat atas dunia ni, kata Ustaz. Kalau kita tak belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, dia takkan sempurna. Kenal Allah dulu. Nescaya ilmu-ilmu lain tu perjalanannya sangat-sangat mudah. Memang betul. Memang sangat-sangat betul. Kak ni bukan pakar online. Kak ni bukan terror sangat online. Kak ni guru sejarah, bukan cikgu matematik, bukan cikgu sains. Aku ni berdebar kalau nak buat presentation. Kan memang berdebar kalau nak guna-guna benda-benda yang teknikal ni. Tetapi Allah izin untuk belajarlah mudah pula jalanannya, kan. Kalau orang kenal Kak ni 14 tahun lepas, kan, Kak ni punya bisnes offline, tiba-tiba aku boleh jadi pakar online. Kan orang memang akan garu kepala. Ya, betul kakak ni. Sebab apa? Sebab bila kita dah minta, kita dah kenal Allah, Allah akan mudahkan semua benda, semua. Bukan satu dua perkara, semua benda. Itulah yang datangnya ungkapan hidup penuh keajaiban. Ajaib je rasa hidup ni. Allah bagi. Perjalanan Kak Miza, mentor kita dekat AUC ni lagi ajaib. Dia dah buat semua benda. Dengan survey hard, dengan beacon, dengan landing page, dengan 120 Telegram AUC sebagai facilities. Nak tahu pasal produk, klik. Nak tahu pasal testimoni, klik. Nak tahu orang cakap macam ni, nak jawab apa, semua klik. Semua benda tu dia dah buat bertahun. Sebenarnya Allah sediakan semua benda tu. Allah yang barik dah atur. Tahun 2023, aku akan bagi kau satu booster yang kau tak pernah terfikir di akal engkau. Kau akan dapat leads yang berbelas ribu, berpuluh ribu daripada game yang ni. Kan Kak Miza yang bagi nama game influencer, game personal branding. Dari mana idea tu? Kalau bukan daripada Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Dia syukur. 9 tahun lepas, macam ni ke Hamizah Hamdan? Kak ni jumpa dia dekat ESQ dulu, kan, dengan muka kusam, kan, dengan kulit dia gelap. Aku nak tunjuk gambar pun tak tunjuk dalam ni. Nanti Kak Hamizah tunjuklah sendiri, kan. Kan, dengan bawa beg macam budak sekolah, kan, dengan tudung ala-ala bibi dia pakai. Bukan macam ni Hamizah Hamdan dulu. Tapi kenapa Allah bagi dia macam ni sekarang? Sebab dia bersyukur dengan yang sedikit. Sebelum dia kaya sampai tahap sekarang, dia dah cakap dah. Kan, terima kasih Allah, terima kasih Allah, syukur ya Allah, kan. Terima kasih ya Allah, kan. Hidup penuh keajaiban. Ungkapan tu dah 7-8 tahun dia ungkap. Bukan hari ini, kita yang baru kenal dia hari ini. Dia dah buat benda tu lama. Masa dia duduk dekat tempat abah dia kutip sampah, dia dah belajar benda. Cuma tidak secara formal. Abah dia dah ajar dia zaman dia kutip sampah lagi. Kan Allah ya syakur, Allah ya sabur ni semua pengetua Al-Ujab kita orang panggil. Pak Hamdan tu, Haji Hamdan tu dah ajar anak-anak dia daripada zaman dia bawa anak-anak dia dekat longgokan sampah.
Itulah pembelajaran yang paling mahal. Dan daripada situ sebenarnya Kak Ni belajar. Orang tanya Kak Ni, kenapa Kak Ni boleh tinggal bisnes 200 juta dan pindah duduk dekat platform Forever, belajar dengan Kak Miza daripada zero. Macam-macam orang tanya dan spekulasi. Dah pernah dapat income beratus ribu, kenapa kau nak mula balik daripada zero? Satu benda yang Kak Ni boleh cakap, Allah yang Qahar paksa Kak Ni keluar daripada platform lama, duduk dekat platform baru, sebab dalam perjalanan tu Kak Ni belajar Asmaul Husna. Kalau tak, Kak Ni tak belajar Asmaul Husna. Kak Ni tak jumpa guru yang mengajar Asmaul Husna. Tapi sebabkan Kak Ni diuji dalam bisnes, Kak Ni mencari ada benda kosong dalam hidup aku. Ada benda yang tak cukup, duit banyak tapi aku tak bahagia. Aku tak tenang, aku tak damai, ada benda yang kosong. Kak Ni jumpa Asmaul Husna, Kak Ni belajar beberapa orang guru sampailah sekarang dengan Ustaz Azhar Yaakob. Dan Kak Ni minta dengan Allah, ya Allah, ilmu yang kau bagi dekat aku, kau tolonglah ia jadi sebagai sebab untuk aku masuk syurga. Kak Ni belum join dengan Kak Miza, Kak Ni belum follow Kak Miza, tapi masa tu Kak Ni minta dengan Allah, ya Allah, kalau betul rezeki aku masih lagi dekat platform bisnes, kau tolong temukan aku dengan satu platform yang aku boleh berniaga, aku nak duduk dekat rumah aja, ya Allah, aku dah penat. Tapi dalam masa yang sama aku nak buat dakwah. Aku nak buat dakwah, ya Allah, dengan ilmu yang kau bagi pada aku. Ini adalah dakwah aku, perjuangan aku, dan Allah temukan dengan Hamzah dan Hamdan. Mission yang sama. Mana Kak Ni tahu? Allah yang atur. Kak Ni pun tak tahu. Kita tak boleh rancang. Allah yang bari yang merancang. Tapi kalau kita kenal Allah, hidup kita mudah. Kita sahajalah semua. Allah yang hantar. People, resource and opportunity, tiga-tiga benda ni Kak Ni selalu pegang. Allah akan hantar orang yang tepat. Allah akan hantar peluang yang tepat. Allah akan hantar people, resource, sumber dan people, orang, resource, resource, sumber. Sumber dan juga peluang. Tiga benda. People, resources and opportunity. Allah akan hantar tiga benda ni dekat kita. Kalau kita start kenal Allah. Bila kita start kenal Allah, kita akan selalu rasa malu dengan Allah. Aku ni kurang syukur, kurang sangat syukur. Ada satu peristiwa lah sebelum kita berakhir. Dah pukul berapa dah? Dah pukul 11.30. Okay. Kak Ni nak tinggalkan kita semua dengan satu cerita. Kan macam mana dengan Allah kita belajar Asmaul Husna ni, kita nak timbul rasa malu dengan Allah. Kan kita nak kita ni kurang syukur sebenarnya. Ada satu kisah lah, seorang imam, isteri dia ustazah mengaji dekat kampung tu. Imam ni Allah uji dengan anak dia yang tingkatan 5, anak perempuan dia mengandung anak luar nikah. So apa yang berlaku, malulah dia kan. Orang-orang kampung tak nak dah dia jadi imam. Dan isteri dia mengaji budak-budak kampung tu, orang kampung tak nak hantar dah ajar mengaji. Pergi kedai, pergi mana pun memang orang hina lah, orang bercakap. So apa yang imam ni buat, dia pergi, ini dekat berlaku dekat selatan Tanah Air, kat Johor. Imam ni bawa anak dia pergi ke satu pusat pemulihan lah, madrasah. Akan jumpa dengan ustaz dekat situ. Dia cakap, ustaz, saya minta bantuan ustaz untuk jagakan anak saya sampai dia selamat bersalin. Saya tak boleh letak dia dekat rumah sebab kami ni mendapat macam-macam lah kan, orang kampung kata hina, macam-macam lah kan. Jadi saya tak nak dia ada dekat rumah saya nak hantar dekat sini. Ustaz tolong jaga dia sampai dia selamat bersalin. Dan imam tu tanya ustaz, ustaz sebelum saya balik ada tak apa-apa pesanan ustaz untuk kami suami isteri? Kan ustaz cakap, sebab dia kata saya ni tak tahu nak buat apa dah ustaz. Kan anak saya ni dia sebenarnya dia lain sikit, dia tak sama macam kakak dia dengan abang dia. Jadi ustaz cakap, abang jangan beza-beza dan banding-bandingkan anak. Anak-anak kita memang takkan pernah sama antara satu sama lain. Setiap orang Allah bagi kelebihan dan kekurangan tak sama. So jangan banding-bandingkan anak. Dia kata, so bila imam ni kata, ustaz ada tak pesanan untuk saya dan isteri sebelum saya balik? Ustaz ni kata, abang, saya nak pesan dengan abang satu perkara je. Apa-apa pun berlaku, abang syukurlah dulu. Alhamdulillah. Ucap saja Alhamdulillah. Imam tu cakap dengan ustaz, ustaz, anak saya mengandung luar nikah. Ustaz nak suruh saya cakap Alhamdulillah. Ustaz je kata, imam, kan abang ikut je apa saya cakap. Syukur je, Alhamdulillah je. Kan. Ustaz, imam tu tanya lagi, ustaz, anak saya mengandung luar nikah tahu ustaz.
Macam mana saya nak syukur? Jadi ustaz tu coolkan dia. Abang, kakak, dia kata dengar cakap saya. Balik lepas ni, setiap hari apa yang abang dan kakak perlu buat adalah sujud syukur. Setiap hari sujud syukur, dan dalam sujud syukur tu abang dengan kakak cakap dengan Allah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Aku yang berdosa ya Allah. Aku yang bersalah ya Allah. Mungkin asbab dosa-dosa aku, kurangnya syukur aku, maka kau azab kami sekeluarga dengan situasi ini. Bukan anak aku yang bersalah ya Allah. Tapi inilah azab atas kelalaian kami, atas kurangnya rasa syukur kami. Setiap hari tahu, imam tu balik dengan isteri dia buat apa yang ustaz ajar. Dan apa yang berlaku selepas itu, anak dia selamat bersalin dekat madrasah tersebut, pusat penjagaan pemulihan tu. Anak dia selamat bersalin dan bayi itu diambil oleh seorang ustaz dan ustazah, dijadikan anak angkat. Dan budak yang mengandung luar nikah ni, dia menghafaz Al-Quran sepanjang duduk di pusat pemulihan tersebut, dan dia menjadi Al-Hafizah. Tengok aturan Allah. Kan? Dia menjadi Al-Hafizah, dan selepas 2 tahun dia melahirkan anak tu, apa yang berlaku? Ustaz yang ambil anak dia jadi anak angkat tadi, isterinya meninggal sebab kanser. Ustaz masuk pinang anak imam tadi untuk dijadikan isteri. Dan akhirnya mereka berkahwin dan melahirkan 3 orang anak pula selepas itu, dan semuanya Al-Hafiz. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Tengok luar biasa. Dan tahu, budak tu share tahu doa dia waktu dia mengandung. Rupanya sewaktu dia mengandungkan anak luar nikah tu, dia doa, Ya Allah, aku mengandungkan anak ini. Aku melahirkannya. Kau satukan kami balik satu hari ini. Tengok doa. Dan ingat balik apa pesan ustaz tadi kepada imam dan isteri dia. Abang balik buat sujud syukur. Sebab ustaz tu faham. Allah ya syakur, Allah ya sabur. Kita ni kurang rasa syukur. Kalau banyak sangat ujian datang, bertali arus, tak habis-habis, buat bisnes tak jadi-jadi, please double check. Mungkin kita kurang rasa syukur. Bukan salah mentor, bukan salah platform mungkin. Tapi mungkin kita kurang rasa syukur. Kita tak malu dengan Allah. Kita minta Allah bagi, tapi kita tidak bersyukur. Dalam Al-Quran banyak kali Allah sebut 2 benda. Sabar dan solat. Sabar dan solat. Sabar dan solat. Tapi sebab kita tak kenal Allah, kita tak faham maksud Allah. Sabar, solat. Sabar, solat. Tapi kalau kita kenal Allah, ya sabur, Allah ya syakur, insyaAllah kita akan lebih tahu tentang ayat. Kan? Bila Allah berfirman dalam Al-Quran, cara nak keluar daripada masalah hidup, sabar solat, sabar solat. So caranya kenal Allah dulu. So rasanya setakat itu sahaja sesi kita untuk pagi ini. Sebab pagi ni kita pengenalan, kat ni tak masuk lagi Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Kita perlu ada foundation yang kukuh dulu untuk faham, supaya lepas ni bila kat ni share dengan sahabat semua Allah ya Rahman, kita dah tahu dah, kita betul-betul nak faham ni Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, sampailah mudah-mudahan Allah izin untuk kita belajar keseluruhan. Kelas ni akan ambil masa yang lama, insya-Allah. Semoga Allah bagi kita kekuatan, istiqamah, dan istiqamah itu yang akan mendatangkan karamah. Mudah-mudahan selepas ini Allah bantu kita, Allah bagi kita hidayah, Allah ya Nur, ya Hadi, ya Had, bagi kita nur, bagi kita hidayah, bagi kita kemudahan, supaya kita nampak apa saja yang datang dalam hidup kita semuanya mudah-mudah sahaja. Okey? So Kak ni serahkan majlis. Ada soalan ke? Kan tanya pula. Mana ni? Kak ni stop share. Okay, ada yang nak tanya ke? Kak ni tak tengok chat sebab duk tengok slide. Buka mic lah siapa nak tanya. Kak ni bagi 2 minit je untuk tanya. Ada yang nak tanya?
Terima kasih banyak. Kan Allah izin untuk kita belajar, Allah izin untuk kita sama-sama dalam kelas ni. Okay, so minta dengan Allah supaya Allah bagi kita istiqamah untuk belajar sampai habis lah, sampai habis. Kak ni pun belum habis lagi dengan Ustaz, baru dekat 50 nama Allah. So kami baru separuh. Dah setahun lebih baru separuh. So mungkin kelas kami dengan Ustaz pun akan berlarutan sampai 2-3 tahun. Dan sebenarnya kami dekat Mihrab Al-Quran tu dah 3 tahun lebih, dah nak masuk 4 tahun Mihrab Al-Quran. So boleh follow. Siapa yang nak pergi follow Ustaz dan Ustazah, kelas Ustaz dan Ustazah Mihrab Al-Quran setiap Isnin sampai Jumaat, Mihrab Asmaul Husna Sabtu dan Ahad. So boleh dengar sendiri daripada Ustaz Azhar Yaakob. Cumanya Kak ni tahu pagi-pagi kan tak semua orang free, tak semua orang boleh faham cara Ustaz sampaikan sebab Ustaz ni pensyarah dekat UiTM. Jadi penyampaian Ustaz adalah sangat-sangat ilmiah. Tapi memang best, pergilah dengar. Sebab Ustaz dah bagi tahu kat Kak ni dengan Ustazah pun bagi tahu, ingatkan kami jemaah. Jadi ejen macam-macam, jadi ejen insurans lah, jadi ejen Tupperware lah, Avon lah, kan Forever lah, kan. Apa-apa ejen semua kita jadi distributor lah, apalah kan. Tapi dia kata ni Ustazah sampaikan benda baik ni, tolong jadi ejen juga sampaikan. So kita pun jadi ejen Ustazah pula menyampaikan. Kak ni jadi ejen lah ni, ejen untuk Madinatul Hufaz menyampaikan Asmaul Husna sebagaimana yang Ustaz sampaikan. Okay, 2 hari tau Kak ni study untuk satu kuliah ni, untuk share dengan sahabat-sahabat semua supaya apa yang Kak ni sampaikan ni exactly apa yang Ustaz sampaikan kepada kami dekat Mihrab Asmaul Husna. So sebelum kita berakhir, kita bagi Kak Nisa lah. Kak Nisa nak sampaikan apa-apa? Masya Allah, tabarakallah. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Ni. Dia sesi pembelajaran Asmaul Husna sambil-sambil kita santai-santai hari Sabtu Ahad. Kak Miza siap beli buku lah. Nak belajar Asmaul Husna punya pasal, Masya Allah. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Azlini Sulaiman. Sedih. Mungkin sedih, terhadu. Sedih dia energi yang tak positif kan. Okay, so apa perasaan semua AUC dapat belajar Asmaul Husna hari ni? Kan? Biasa ceramah macam ni, dia macam mengantuk kan? Hari ni mengantuk tak? Tak kan? Masya Allah. Okay, so Alhamdulillah kita baru part 1. Sebelum ni sebenarnya Kak Ni ada buat kelas Asmaul Husna tapi dia tak tersusun. Jadi Kak Miza requestkan Kak Ni untuk buat semula, kita susunkan elok-elok part 1, 2, 3 sampai 100 nanti insya-Allah. Okay. Dengan harapan semua orang boleh lebih bergembira lah. Kak Miza nak semua orang gembira. Macam tu. Dan betul lah Kak Ni cakap tadi kan, Kak Miza tak ada masuk kelas Asmaul Husna specifically, tak ada. Itulah, tapi daripada kecil tu atuk, abah, itulah didikan dia. So rezeki sangat-sangat kan. Jadi it's okay kalau mak ayah kita tak ajar benda-benda ni, bukan salah dia orang pun kan. Jadi kita nak kena carilah ilmu ni. Okay, so hari ni ada 151 orang. Kita sama-sama bayangkan, okay, kelas Asmaul Husna kita ni makin lama makin ramai kan, supaya Kak Miza boleh request dengan sibuk-sibuk hari Ahad. Lepas ni kita akan buat hari Ahad tau. Hari ni je hari Sabtu. Okay, minggu depan 2 minggu lagi hari Ahad. InsyaAllah kita akan sebar-sebarkan lagi supaya semua orang, itulah, bila kita kenal Allah tu insyaAllah hati kita lebih tenang, lebih gembira. Apa pun yang berlaku dekat kita, insyaAllah Allah jaga hati kita. Macam tu. Okay, so jangan berharap kepada Kak Miza macam Kak Ni cakap tadi. Okay, Kak Miza cuma orang tengah saja untuk sampaikan ilmu. Okay, dan Kak Miza berharap dan berdoa sangat-sangat ni semua 150 orang yang masuk hari ni, dia menjadi penyebar manfaat. So lepas ni kita ajak ramai-ramai lagi untuk kenal Allah. Baru satu episod ni. Kan? Kita sengaja buatkan 2 minggu tu supaya kalau ada orang nanti ke kita mana tahu kita dah sampai part 20 ke macam kan. Jadi dia orang sempat lagi nak dengar part 1, 2, 3 macam tu tau. Okay, kita belajar sikit-sikit insya-Allah. Kita amalkan consistently supaya dia terus jadi darah daging kita, dan kita boleh ilmu ni juga kita boleh sampaikan dekat keluarga kita, anak-anak kita macam tu. Okay, video YouTube ni bagi dekat family. Kak Miza pun kejap lagi Kak Miza nak bagi kat anak. Korang kena tengok video ni.
Kalau korang tak tengok, ni satu warning pula. Kan macam tu. Mita nak bagi handphone. Mita nak bagi data. Gitulah dia punya urutan. Besok tak jadi pergi Pulau Tioman. Itu bahaya tu. Masya-Allah. Okay. Okay, so Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ni. Yang Kak Miza nampak sepanjang 42 tahun hidup ni, Allah bagi kita sesuatu tu bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita bagi dekat orang lain. Okay. Bila nanti ada ilmu-ilmu kan, dah belajar ilmu daripada Kak Miza, daripada Kak Lila, Kak Azhar, Mia, Kak Ni, manager-manager AUC kan, sampaikan. Macam tu. Okay. So, esok kita tak ada apa-apa aktiviti, insyaAllah. Esok malam ada tempat KBI, lepas tu Isnin, start kita akan ada kelas balik semula. InsyaAllah. Okay, so hari Isnin kita ada kelas P100. Kita nak P100 untuk VIP, AUC. Okay, untuk korang yang belum lagi buat P100, hari Isnin masuk, Kak Lila yang akan ajar. Kak Lila ni dia pakar. Dan Kak Miza nak ucapkan tahniah kepada semua AUC yang dah start automatekan bisnes dia, dah tak jawab manual pakai phone dah pakai robot dah. So tahniah sangat-sangat. Nanti kita akan ajarkan teknik tu juga, okay, kepada VIP AUC lah insyaAllah. Okay, so sampai sini dulu, bagi balik kat Kak Ni. Okay, terima kasih banyak. Okay, Kak Ni, sebelum kita berakhir, ada suatu soalan yang Kak Ni nak jawab lah. Ada sahabat tanya, macam mana ya kita nak facing dengan satu ujian, orang yang paling rapat dengan kita, pemimpin dalam keluarga kita buat dosa besar. Okay, Kak Ni lupa sahabat yang bertanya tadi nama apa, tapi Kak Ni cuba jawab. Dia macam ni, sebab soalan ni juga dalam ustazah pun pernah ditanya dalam kelas pengajian kami kan, macam mana. Ustazah cakap macam ni. Okay, Kak Ni bagi jawapan Ustazah Nafizah. Ustazah kata, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, sama ada orang terdekat dengan kita, orang yang kita sayang, pemimpin dalam keluarga kita, itu sebenarnya jalan Allah nak bagi kita pahala ke syurga. Sebab dia jadi alat Allah. Ya Wahhab. Dia menjadi alat Allah untuk kita diuji dengan rasa sakit itu. Dan rasa sakit tu hanya boleh healing bila kita kembali kepada Allah. Okay, Kak Ni pun pernah mengalami situasi tu. Apa yang Kak Ni buat adalah cuba cara ni. Cuba cara ni. Sebab kita dah tahu dah apa yang berlaku tu Allah nak jadikan itu asbab untuk kita dapat pahala. Kalau kita bergaduh pompang-pompang, kita bergaduh nak wrestling ke apa pun, menyakitkan je. Jadi apa yang Kak Ni buat bila datang ujian yang melibatkan hati dan perasaan ni, kita pun tak boleh nak fokus pada benda lain. Mungkin kita akan jadi teremosi. Kak Ni baca Yasin. Okey, Kak Ni baca Yasin. Biasa Kak Ni buat Yasin tunggal lah. Sebab Yasin tunggal sekali baca fadilat dia 41 kali lah kita baca Yasin lain. Yasin yang biasa. So Kak Ni buat Yasin tunggal. Macam mana nak baca Yasin tunggal, pergi tengok TikTok Kak Ni. Ada dekat Kak Ni share macam mana cara nak baca Yasin tunggal, kan? Dan baca Yasin tunggal ni dengan niat, ya Allah, aku hadiahkan Yasin tunggal ni untuk diri aku, untuk roh aku, untuk jasad aku. Kau tolong bagi aku rasa tenang, rasa damai, dan kau bagi aku sabar, ya Allah. Dan kau bagi aku rasa syukur banyak-banyak. Banyak sangat dah yang kau bagi, ujian ni kecil je. Kan? Kalau dengan sakit hati kita tu boleh bawa kita ke syurga, sanggup tak kita tanggung sakit hati tu? Macam satu peristiwa, ada lagi satu kisah pula sebab nak jawab soalan sahabat ni kan. Seorang perempuan, dia sebenarnya pembantu kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Tak silap Kak Ni penyikat rambut. Kan? Kak Ni lupa nama dia. Dia ada satu penyakit, dia selalu kena histeria. Kan, so bila dia kena histeria, dia selalu tak boleh nak kawal lah, terbuka dia punya aurat lah. Satu hari dia pergi berjumpa dengan baginda Nabi SAW dan dia minta baginda Nabi doakan dia. Dia cakap, ya Rasulullah, tolonglah doakan aku, minta Allah bagi aku sembuh daripada penyakit aku ni. Aku ni setiap kali histeria, aku tak sedar diri, aurat aku pun terbuka. Rasulullah kata, boleh, aku boleh doakan untuk Allah sembuhkan engkau. Tapi kalau kau sanggup bersabar dengan sakit ini, syurga Allah janjikan untuk engkau. Tapi kalau kau nak sembuh juga, aku doakan. Jadi apa jawab perempuan ni, pembantu Sayyidatina Khadijah ni? Dia kata, kalau macam tu Rasulullah,
aku sabarlah, aku sanggup. Sebab kalau dengan sakit ini adalah kunci untuk aku pergi syurga, aku sanggup. Cuma aku minta ya Rasulullah, kau tolong juga doakan supaya waktu aku tak sedar diri tu, janganlah sampai aurat aku terbuka. Jadi Rasulullah doakan supaya bukan untuk kesembuhan dia, sebab itu jalan untuk dia ke syurga, tapi setiap kali dia tak sedar diri, aurat dia tak terbuka. Lebih kurang macam itulah cara Ustazah jawab masa soalan yang lebih kurang sama. Okay, so semoga Allah fakihkan kita dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini, dan kita jumpa lagi dalam part yang seterusnya. Bisa tambah sikit? Bisa tambah sikit? Okey, tadi soalan tu kan, soalan berkenaan dengan kalau ada orang yang kita sayang tu buat dosa, macam mana nak buat. Okey, so saya bisa jawab sikit daripada pengalaman Kak Miza. Maksudnya bukan daripada pengalaman Kak Miza lah. Dia macam ni tau. Bila kita berhadapan dengan satu situasi yang sama ada orang tu memang jelas buat silap. Dosa kecil ke, dosa besar ke, tapi orang yang kita sayang ataupun yelah orang yang kita sayang tak sebenarnya suami lah kan. Mungkin anak ke, mungkin adik-beradik ke, mungkin mak ayah kita ke. Berhadapan dengan orang tu dia buat silap. Memang terbukti. Kan? Dia kalau masuk mahkamah dia memang terbukti bersalah sangat-sangat. Kan? Okay, jadi apa yang kita nak kena buat? First thing first, kalau kita ada ilmu, nasihatkan dia. Dengan cara baik. Bukannya, kau ni aku kan dah cakap dah. Jangan buat ni kan dah kena tangkap polis. Apa aku buat benda-benda macam ni? Tak mau, itu bukan cara dia. Okay, nasihatkan dengan, nasihat sekali sudah cukup. Sebagai tanggungjawab kita untuk nasihatkan dia. Okay? Dan apa yang kita nak kena buat adalah betulkan diri kita. Kan? Tadi macam cerita yang Ustaz Imam yang anak dia ada anak menikah tu kan. Apa-apa pun back to basic, betulkan diri kita. The rest Allah yang betulkan. Kita jangan macam terror sangat kan. Semua benda aku nak kontrol, aku boleh buat semestinya. No. Kan bukan macam tu cara dia. Okay? Diri kita pun kan memanglah kita nak betulkan, tapi kita pun berharap ke Allah kan. Jadinya orang lain biar Allah yang betulkan. Macam tu, minta doa dekat Allah. Minta doa je. Ya Allah, dia ni baik ya Allah. Kan? Jangan sebab sikit kesalahan dia ni ya Allah, kau tarik semua nikmat dia. Jangan ya Allah. Bagilah dia Allah. Dia baik kan mak dia. Kau kena cakap macam tu. Okey, lepas tu dengan niat, ya Allah, aku tak mampu pun nak betulkan sesiapa ya Allah. Engkau yang berhak betulkan dia Allah, maka kau betulkan dia Allah, bagi dia jadi manusia yang sebaik-baik manusia. Doakan dia. Daripada kita maki-maki dia, apalah tak gunalah kan, menyusahkan aku je, aku dah buat banyak-banyak kan. Ni biasanya hubungan suami isteri lah. Aku kerja siang malam nak tolong dia kan, bayar ini bayar tu, dia ada perempuan lain pula. Contoh kan. Jadinya lagi pada kita pergi maki-maki dia, doakan dia tak baik kan, lebih baik kita doakan dia jadi manusia yang paling baik, supaya doa tu pun dapat kat kita juga. Kita doakan tak baik untuk dia, dapat kat kita. Lebih baik kita doakan yang baik. Okey, benda ni kena berlatih lah. Okey, untuk doakan, sentiasa doakan yang terbaik untuk orang dan sentiasa harap Allah boleh betulkan dia. Kita memang tak kuat mana pun. Kita tak kuat, kita tak mampu pun. Hanya Allah je yang layak untuk betulkan manusia lain. Okey? So sentiasa buat macam itulah, kan? Kalau macam ada contoh satu lagi, macam contohnya downline kita lah kan. Dah ajar ni. Aku dah ajar apa yang kami cakap. Aku buat jadi, dia buat tak jadi. Kan? Kita nak duk paksa-paksa. Aku tak kira semua downline aku kena berjaya. Kena dengar cakap aku. Tak boleh. Kan? Downline pun milik Allah juga, bukan kita punya. Jadi kita doa, ya Allah, aku dah buat sehabis daya aku, insya-Allah ni ya Allah, maka kau tolong jagakan downline aku ni. Dia ni baik ya Allah, baik dengan mak dia, baik dengan orang, suka sedekah ya Allah. Tolong betulkan dia ya Allah. Gitulah. Okey? So kesimpulannya, kita betulkan diri kita, Allah betulkan orang sekeliling kita. Okey Kak Ni. Dah cukup. Okey, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan kita surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.